My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia, pada hari ini, pada hari Sabtu ini, untuk kita sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan peluang kepada kita untuk kita terus bersyukur. Itu satu perkara yang penting, kita bersyukur kerana Allah memberi peluang untuk kita memuji kepada Allah, kerana Allah memilih kita pada hari ini untuk menghargai segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita iaitu Al-Quran yang kita ingin baca pada hari ini, faham dan kita ingin mengamalkannya dalam program My Quran Time pada hari ini. Dan kita sudah pun melewati 5 halaman pada minggu ini, halaman 115 hingga 119 yang kita ingin sama-sama mengulang kaji, melihat, menyimak, memastikan bahawa apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ini betul-betul benar-benar kita jiwai, benar-benar kita insafi agar kita boleh bawa dalam kehidupan kita seharian. Pada hari ini kita bertuah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Apa khabar Ustaz? Ahlan wa sahlan ya. Sudi terus menasihati dan berkongsi insya-Allah Ustaz ya. Dan bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Rasa semangat ni Ustaz. Semangat Ustaz. Rasa bersama murabi kita ni. Ya. Guru saya dulu Ustaz. Masya-Allah. Ustaz Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Dan penting kita berguru ni Ustaz ya. Dalam keadaan sekarang ini kita bertiga bersama, kita berdua bersama dengan Ustaz Ahmad Sanusi, dan bagi tuan-tuan sebenarnya ada ustaz-ustaz, ada pakar-pakar ya, ilmu masing-masing di sekitar kawasan masing-masing, di universiti, di masjid, madrasah, perlu kita manfaatkan Ustaz ya. Pasal apa? Pasal kita tidak mahu jadi seperti umat-umat yang diingatkan Allah, Yahudi dan Nasrani, di mana mereka tidak memanfaatkan Nabi ya, Nabi hadir tetapi mereka mendustakan, atau lebih teruk daripada itu, mereka membunuh para nabi. Kita tidak mahu jadi begitu. Jadi kita yakin, kita sedar ada orang yang berilmu, cari dan dapatkan, kerana ini bukan berkaitan dengan sekadar nak dapat duit, tetapi ini nak mendapat hidayah di dunia hinggalah sampai akhirat. Itulah yang kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah yang kita ingin ulang balik semula bersama dengan Ustaz Ahmad Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah bertemu kita pada pagi ataupun pada tengah hari yang barakah ini, pastinya dengan Al-Quran. Dan sahabat-sahabat yang berada di rumah barangkali sekarang dalam suasana PKPB barangkali semua. Jadi mudah-mudahan terus bersemangat dan terus bermohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan perlindungan kepada kita semua insya-Allah. Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi, izinkan saya mulakan dengan Quran saya. Silakan. Baik.
Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, mari kita baca surah Al-Fatihah sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan daripada surah Al-Fatihah Ustaz ya, untuk kita sama-sama memohon hidayah daripada Allah Subhanahu taala. Itulah anugerah yang amat kita perlukan setiap hari ya. Walaupun mungkin ada di kalangan kita yang ada kepayahan dari segi mungkin dari segi keuangan, dari segi kesihatan, kita doakan. Yang penting kita ingin dalam keadaan kita sihat tidak sihat, dalam kita ada banyak ataupun sedikit keuangan, kita masih lagi dipimpin hidayah oleh Allah Subhanahu taala, kerana hidayah itulah yang akan memimpin kita jalan ke pada rahmat Allah menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita ingin mengulang kaji pada halaman 115 ya, di mana ayat yang dibacakan awal tadi oleh Ustaz Ahmad Tarmizi pada ayat 42 muka surat 115 yang bermaksud mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta keputusan, maka berilah keputusan di antara mereka atau berpalinglah daripada mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu walaupun sedikit. Ini adalah sambungan daripada perbincangan kita minggu lepas pada halaman 114 bercerita tentang fitnah ya. Fitnah yang paling perlu kita faham ialah fitnah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan syirik inilah yang dimanifestasikan, yang disampaikan melalui habit, tabiat harian mereka, iaitu yang pertama, kita tidak mahu di kalangan orang jadi seperti Yahudi dan Nasrani ini. Mereka dapat kitab, tetapi cara mereka suka dengar berita bohong ya, mereka suka dengar. Jadi bila selalu dengar, kesannya mereka juga berbohong ataupun mendustakan nabi-nabi. Akaluna lis-suht, akaluna lis-suht ya, di sini tidak ada perkataan wow di situ ya, maksudnya ialah tidak ada perkataan dan. Jadi ceritanya mereka suka mendengar berita bohong, memakan harta suht. Ya, bukan harta batil tapi suht. Apa sebenarnya beza di antara suht dan juga batil yang kita jumpa dalam surah Al-Baqarah ataupun dalam ayat-ayat lain? Kita ingin bersama dengan Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Ustaz, kalau boleh dicerahkan beza di antara batil dan suht ini agar kita ambil pelajaran pada era ini. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Ini juga satu pemerhatian ataupun tadabbur yang menarik. Kerana dalam Quran mula-mula Allah Taala kata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kita makan makanan secara batil. Kemudian yang kat sini Allah Taala kata akaluna lis-suht, iaitu mereka memakan dengan makanan dengan jalan suhud. Dalam tafsir Tantawi, Syekh Tantawi ada menjelaskan maksud suhud ni sebenarnya maksudnya apa. Iaitu dari aspek bahasa sebenarnya as-suhd ini adalah huwa kullu ma khabutha kasbuhu wa qabuha masdarah, iaitu segala yang buruk sumbernya dan teruk dia punya sumbernya. Ini yang pertama dari aspek bahasa, iaitu segala mana yang tak elok, yang tak elok sumbernya. Kemudian yang menariknya adalah apa yang dihuraikan oleh Al-Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi ada memberikan satu definisi yang mudah tentang as-suhd ini adalah, iaitu dia kata as-suhtu fil lughah asluhu al-halak, iaitu suhd ni sebenarnya maksudnya membinasakan. Sebab itulah dalam Quran Allah Taala kata fayushitakum bi'azab, kamu akan dibinasakan dengan azab. Yang menariknya kat sini kalimah suhd ni seakan-akan membawa maksud mereka memakan sesuatu yang membinasakan mereka. Mereka memakan sesuatu yang membinasakan mereka. Jadi sebenarnya apa yang membinasakan mereka ni? Perkara ni diperincikan di dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah pernah sebut kepada para sahabat, Rasulullah kata kepada para sahabat, dia kata kullu lahmin nabata minas suhd,
setiap daging ni yang ditimbulkan ataupun membesar dengan suh, dengan perkara haram ni ataupun yang tak elok ni, fannaru aula bihi, maka neraka lebih teruk, lebih layak untuk mereka tu sendiri. Jadi kat sini para sahabat tanya, qalu wa masuhtu ya Rasulullah. Sahabat tanya, suh ni apa Rasulullah? Dia orang pun mungkin barangkali baru pertama kali dengar. Lalu Rasulullah kata, ar-rishwah fil hukmi. Yang ni yang agak ganas juga saya kira sebenarnya tentang definisi suh ni, iaitu yang dimaksudkan dengan suh ni adalah ar-rishwah fil hukmi, iaitu kita memberi rasuah dalam perkara untuk mendapatkan pengadilan ataupun penghakiman. Yang ni yang paling kita kena perhatikan, jangan sampai kita terambil rasuah di dalam perkara kita menentukan hukum, kerana betul lah kata Rasulullah, as-suhtu ni membinasakan. Yang pertama Rasulullah jelaskan as-suhtu ni adalah tentang rasuah. Kalau kita perhatikan hari ini, yang membinasakan sistem kita sebenarnya rasuah lah. Ya. Maknanya kerajaan ataupun kita telah membina satu sistem yang sangat cantik dari aspek perolehan dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang datang rasuah, katakan macam tu. Ada orang potong tengah makan rasuah, dia merosakkan sistem. Al-halak, merosakkan sistem. Ini yang pertama tentang maksud suh, iaitu perkara yang membinasakan. Berbanding dengan batil itu tadi adalah gambaran umum tentang perkara yang batil, yang rosak ataupun yang tidak elok sahaja. As-suhtu ni tadi Rasulullah perincikan dengan kaedah yang lebih terperinci. Yang pertama adalah rasuah. Kemudian yang kedua juga pernah juga disebutkan as-suhtu ni adalah berkenaan tentang riba. Riba ni semua sebenarnya adalah membinasakan juga, kerana dia merosakkan sistem perniagaan tu sendiri. Maknanya orang ambil untung ataupun menganiaya orang lain, menganiaya orang lain. Dan yang ketiga yang juga disebutkan oleh ulama sebagai as-suh ni adalah mahrul baghi. Mahrul baghi ni adalah upah yang kita berikan untuk melakukan penzinaan ataupun bayaran kepada pelacur ataupun bayaran kepada keuntungan kepada pelacuran. Perkara ni memang betul-betul membinasakan wanita, membinasakan maruah seseorang, merosakkan masyarakat. Betul Allah Taala kata mereka ni suka makan perkara-perkara yang as-suh, iaitu as-suh ni adalah membinasakan. Batil secara umumnya adalah tentang perkara yang rosak, yang tak elok dan sebagainya. Tetapi dalam perkara ni Allah Taala nak ceritakan as-suh ni adalah yang merosakkan, yang membinasakan. Dan bila bercakap tentang sumber yang tidak yang rosak ini Ustaz ya, maksudnya itu adakah termasuk judi sekali? Ya. Kalau kita nak ikutkan, sebenarnya ayat Quran dalam Quran sendiri secara spesifik sebut tentang maisir, maknanya perkara yang kita katakan sumber-sumber yang merosak. Judi ni masya-Allah, kalau kita tahu dia bukan saja merosakkan diri seseorang, sistem kekeuangan seorang, kadang-kadang dia melumpuhkan sistem kekeluargaan juga. Habis kalau seorang rosak, bukan dia je yang rosak, maknanya dengan anak-anak isteri dia semua tak dapat semua yang tepatnya ni yang kita kena perhatikan betul-betul dalam masyarakat. Bila Ustaz cakap perkara begini, sebenarnya dia berkaitan dengan sistem ekonomi di dunia ini kan. Maksudnya dengan contohnya riba memang berada di mana-mana. Bank ya kebanyakannya wujud hanya dengan memanfaatkan riba ya. Yang keduanya kalau bercakap tadi tentang bayaran kepada melakukan perkara kekejian itu, industri pornografi adalah satu industri yang amat besar di dunia. Kalau cakap tentang sumber haram lagi maisir, itu judi memang di mana-mana ya. Kalau dulu saya pernahlah lalu Las Vegas kan, dan saya nak pergi daripada Indiana ke California kan, Las Vegas di tengah-tengah. Jadi orang kata pergi Las Vegas, lalu je kan. Dan Las Vegas ada masjid kan. Bukanlah Las Vegas mestilah tu, tapi orang dah mindsetnya Las Vegas itu memanglah tempat judi kan. Dan juga kalau tadi bercakap tadi tentang rasuah tadi itu, rasuah ni dia bagi setengah orang memang dia dah jadi satu pelincir utama dalam nak berniaga kan. Jadi sebenarnya bercakap tentang ekonomi di peringkat dunia ataupun di negara kita, suht ini adalah perkataan yang amat besar. Ya. Dan ini ada susul galur daripada orang Yahudi Nasrani yang disampaikan di sini yang perlu kita ambil perhatian. Tapi lebih daripada itu, kita tahu kesannya besar. Bukan sekadar cakap orang Yahudi ni suka makan suht, bukan sekadar itu kan. Tapi sebenarnya zaman kita ini banyak sangat perkara yang berkaitan dengan ini. Ia adalah satu perjuangan bagi tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time ini untuk kita sama-sama periksa dalam sistem kita. Kita baru saja dibentangkan dengan belanjawan Ustaz ya. Belanjawan ini maksudnya dia memang cantik di atas kertasnya itu, tapi cabarannya bila ada orang yang suka tengok belanjawan itu dari segi suht
Peluang-peluang macam mana saya nak rembat kan RM1 yang sepatutnya sampai pada orang miskin tapi sampai 10 sen Ustaz. Allah. Disebabkan oleh perkara ini perlu kita bantras dan ini pelajaran yang perlu kita ambil. Dan menarik lagi pada ayat 42 ini di hujung itu ada Allah menyatakan fahkum bainahum bil qist, ya, innallaha yuhibbul muqsitin, ya, diterjemahkan dalam Quran Amazing ini orang-orang yang adil, Allah suka cinta pada orang yang adil. Tapi perkataan qist ini berbeza dengan adil. Kita tengok qist ini ada dalam surah Al-Baqarah, ada dalam surah An-Nisa, ya, ataupun surah Ali Imran pun ada, surah An-Nisa pun ada, surah 2, 3, 4, 5 surah pun ada, surah Al-An'am pun ada, surah Al-A'raf pun ada. Jadi qist ini Ustaz, ya, pasal dah alang-alang berbicara tentang suht ini, cuba Ustaz cerita sikit, cerita qist ini sebenarnya apa sebenarnya? Baik, terima kasih atas soalan menarik ini. Maknanya betul juga dah kalau kita dah sebut tentang perbandingan al-adlu wal qistu, sebenarnya al-qistu ni sebenarnya fokusnya kepada apa? Bila kita perhatikan dalam Quran, sebenarnya perkataan al-qistu ni merujuk kepada isu-isu ataupun perkara-perkara yang melibatkan hak secara praktikal ataupun kita memberikan secara praktikal hak tu tadi. Sebagai contoh, saya bagikan contoh dalam Quran, Allah Taala kata wa'uful kaila wal mizana bil qisti, maka sempurnakanlah timbangan dan mizan tu tadi dengan sempurna ataupun dengan adil ni tadi. Macam tu juga Allah Taala sebutkan juga di dalam perihal anak yatim, kalau tak silap saya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu tak mampu untuk memberikan hak yang adil kepada anak yatim, kalau kamu tak mampu ataupun sempurnakan hak pada timbangan, maknanya perkara-perkara begini kalau diperhatikan dalam ayat-ayat yang lain pun Allah Taala kata liyaqumal nas bil qisni, liyaquman nas bil qisni, berikan hak kepada manusia dengan adil, menunjukkan perkataan al-qisti ini sebenarnya seakan-akan merujuk kepada pemberian secara praktikal dengan adil kepada anak yatim, kepada kesempurnaan tentang mizan timbangan. Jangan menipu timbangan. Dulu kalau saya kat Mesir, kadang-kadang Arab Mesir ada juga depan kita pun dia boleh buat. Saya pun heran juga macam mana tega juga Arab ni kadang dia buat macam mana Ustaz? Dia letakkan barang-barang yang kadang-kadang memberatkan timbangan. Kadang-kadang anggur tu dah basah ke ataupun perkara-perkara kita pun perasan tadi aku minta yang ni, dia ambil yang lain, kemudian dia letak yang dah basah ke, yang dah buruk sikit kat bawah ke, dia letak, dan kita tahu dah kadang timbangan tu dia boleh adjust. Tapi depan kita pun dia boleh buat, dan dia buat muka selamba je. Masya-Allah, ini yang saya bimbang. Tapi kalau kita baca Al-Quran depan dia orang marah. Maknanya sebab dia faham Al-Quran, jadi dia boleh marah pula bila kita kata wa'uful kaila wal mizan, dia marah pula. Jadi dia ini kadang-kadang masalah Arab, maknanya dari aspek timbangan, anak yatim dan keadilan dengan manusia secara umumnya. Jadi pengalaman Ustaz tu menariklah, ya, pasal dekat bumi Mesir ni dia ada kisah Nabi Yusuf, ada kisah Nabi Musa, tapi ada kisah Firaun juga kat situ kan, ya. Jadi kita yakin bahawa di Mekah pun sama, dan di negara kita, ya, maksudnya kita selalu kena mengambil pelajaran daripada wahyu, barulah kita boleh bersama dengan Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad. Kalau tak ambil panduan wahyu ini, walaupun nama di atas kad pengenalannya Ahmad Ustaz, ya, tapi khawatir nanti tiba-tiba dia ada Pak On dekat depan di akhirat nanti, rupanya jadi pengikut Pak Firaun kan, disebabkan tidak mengikut wahyu yang Allah sampaikan. Jadi ini panduan, dan dalam halaman 115 hingga 119 ini banyak bercerita tentang pentingnya berhukum kepada Allah, menjadikan Allah sumber hukum. Pasal surah Al-Maidah ni Ustaz, ya, dia doktor, dia di ketika kemenangan, kan, ketika kemenangan, jadi menang pun jangan nak buat perangai sendiri, kena berhukum dengan Allah. Kalau tidak, pada ayat 45 di hujung itu Allah kata kalau tidak berhukum dengan hukuman Allah digelar sebagai zalim. Kalau di hujung ayat 44 itu, 44 dulu, iaitu digelar sebagai kafirun, ayat 45 zalimun, dan pada halaman 116 itu di hujung ayat 47 itu Allah menggelarkan sebagai fasiqun. Jadi mungkin Ustaz Tarmizi kita baca satu ayat daripada ayat 47 itu. Kemudian nak minta Ustaz Dr. Ahmad Sanusi asingkan ataupun jelaskan kafir ini apa, zalim ini apa, fasik ini apa. Pasal ada orang yang gunakan ayat ini, dia bila orang tu off tak menerima, belum tolak lagi, tak menerima sikit je keluar apa kafirun, zalimun, fasikun dalam ceramah. Jadi mudah ke nak guna istilah itu? Nanti doktor akan jelaskan. Kita baca dahulu ayat 47.
Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Yang saya kasih Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi, semua sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Ayat yang kita nak baca sekarang ini adalah ayat yang ke-47 ya. Ayat 47 yang terletak di muka surat 116. Dalam ayat ni ada dua kali kalimah yahkum, wal yahkum wa man lam yahkum. Wah, menarik ya. Dan ada satu kalimah fasiqun. Al-fasiqun yang Ustaz Fazrul ulang tadi, fasiqun, kafirun, zalimun tadi ada kat sini ada al-fasiqun. Jadi mari kita baca dulu ayat yang ke-47 ni insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum Sadaqallahul Azim. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara mengikut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara mengikut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi dalam ayat ini ada ahlul Injil, ya Ustaz ya, doktor, mungkin satu panduan kepada pembaca ataupun pendengar, iaitu ini ayat ni untuk orang Kristian je kot, ahlul Injil kan, tak ada pelajaran untuk saya ataupun macam mana, satu. Tapi tadi istilahnya yang kafirun, zalimun, fasikun, gelaran itu, nama itu besar. Bezanya apa, dan adakah kalau katakan orang Islam tu dia tak berhukum dengan apa panduan daripada Allah, yang jenis macam mana yang mendapat gelaran amaran ini sebenarnya? Sila doktor. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sebenarnya penghuraian ulama berkenaan tentang ayat ni agak luas dan panjang, tetapi saya suka untuk memetik apa yang pernah disebutkan oleh Al-Imam Abu Zahra. Al-Imam Abu Zahra di dalam tafsirnya menghuraikan ada 3 pandangan ataupun ayat ni menceritakan tentang kesan yang berbeza, ada 3 kesan yang berbeza. Kesan yang pertama adalah bila Allah Taala kata faulaika humuz zalimun, ataupun yang pertama Allah Taala kata faulaika humul kafirun. Kemudian yang kedua Allah Taala kata faulaika humuz zalimun, dan yang ketiga Allah Taala kata faulaika humul fasiqun. Baik. Sebenarnya Al-Imam Abu Zahra memberikan satu penghuraian yang menarik dari aspek konteks ayat tu. Sebab dia kata sebenarnya konteks ayat yang pertama adalah berhubung isu akidah. Isu akidah di mana Allah Taala sebut yang awal ayat Allah Taala kata inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Iaitu Allah Taala kata kat sini kami ceritakan tentang Taurat ni kami turunkan di dalam ni ada petunjuk. Tetapi sekiranya kamu tidak beriman dengan isi kandung Taurat tu tadi, maka kamu akan kafir. Seakan-akan Al-Imam Abu Zahra mengatakan sedemikian. Dan ayat yang kedua Allah Taala kata wa katabna fihim anna an-nafsa bin-nafsin. Yang ni pula Al-Imam Abu Zahra kata sebenarnya ayat ini merujuk dari aspek praktikal syariat. Maknanya siapa yang tidak mempraktikkan bererti dia zalim. Maknanya yang ni yang pertama tadi dari aspek akidah, siapa yang tak buat dia ingkar, dia akan jadi kufur. Siapa yang tak praktikkan dia akan zalim, dia akan jadi zalim. Dan yang ketiganya adalah dari aspek waqaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam. Yang ni sebenarnya pada hakikatnya nak menceritakan dari aspek prinsip dan etika. Kerana di dalam Injil banyak disebutkan tentang prinsip, etika, akhlak, khuluk dan sebagainya. Dan orang Injil ataupun orang ahli kitab terdahulu dia tak berpegang kepada etika ni. Mereka yang berlawan dengan etika ni, melakukan perkara yang berdosa, maka mereka adalah orang yang fasik. Jadi Al-Imam Abu Zahra kata 3 perkara ni adalah 3 konteks yang berbeza. Jadi tak semudahnya untuk kita kata orang tu kafir sekiranya kita tak tengok konteks bagaimana ayat tu dimaksudkan dan apa yang sebenarnya orang tu maksudkan. Jadi itu adalah 3 perkara, ya, ada kaitan dengan akidah, ada kaitan dengan syariat, ada kaitan dengan etika, akhlak, dan istilahnya berbeza. Bukannya kalau saya tak suka kan terus sahaja dapat 3 gelaran terus, ya. Sebagai peringatan kepada kita, My Quran Time, kita berehat sebentar, kita kembali semula dengan beberapa ulang kaji tambahan selepas ini.
Sekali lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, adakah hukum jahiliah yang mereka ingini? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Kita kembali semula dalam My Quran Time ulang kaji kita pada halaman 115 hingga 119, dan pada hari ini kita sudah pun pada kali ini kita sudah pun melihat pada ayat 50 ya. Kalau tadi kita melihat beberapa ayat Ustaz ya berkaitan dengan kalau tidak berhukum dengan hukuman panduan daripada Allah, sama ada kafir, sama ada dia zalim ataupun fasik. Dan Ustaz dah doktor dah menceritakan tentang beza di antara tiga perkara itu, dan ada sesuatu yang doktor ingin tambah di situ. Baik, sebenarnya begini yang itu adalah daripada pandangan Muhammad Abu Zahrah sendiri, iaitu al-Imam Syekh yang mengarang kitab Zahratul Tafasir. Tetapi menurut al-Imam Alusi pula, dia sebenarnya berbeza dari aspek konteks audience, iaitu kepada siapa Allah Ta'ala menyampaikan ayat tersebut. Yang ayat pertama berkenaan tentang yang Allah Ta'ala turunkan Taurat dan sebagainya, sebenarnya mesej itu ingin disampaikan kepada orang Islam menurut al-Alusi. Jadi seakan-akan sekiranya orang Islam mengingkari apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini, maka bererti mereka boleh jatuh kufur. Dan kita tak semudahnya juga. Yang ini maknanya kita kena tengok betul-betul. Hari ini kan kadang-kadang orang mudah sangat untuk mengkufurkan orang. Kita kena perhatikan konteks dia. Apakah dia jahat? Apakah dia sebenarnya mengingkari hukum Allah? Dia kata hukum yang manusia buat lebih baik daripada hukum Allah. Yang tu kita boleh kata kufur. Tapi sekiranya dia sekadar tidak mempraktikkan ataupun dia tidak berupaya untuk mempraktikkan, itu jatuh kepada yang nombor dua yang Allah Ta'ala kata macam mana yang dilakukan juga oleh ahli kitab ataupun Yahudi itu tadi, yang mana Allah Ta'ala kata kepada mereka wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Mereka ni Allah Ta'ala suruh buat sesuatu hukum, tetapi mereka tak boleh buat ataupun mereka buat hukum lain. Kalau kita perhatikan tafsir ayat ni, maka Allah Ta'ala kata faulaika humuz zalimun. Konteksnya ataupun audience dia sebenarnya adalah pada Yahudi itu sendiri yang tidak meletakkan hukum secara praktikal. Yang ketiganya adalah berkenaan tentang Nasara ataupun orang Nasrani, orang Kristian. Yang ni Allah Ta'ala sebut secara spesifik. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam. Memang fokus kepada Injil tu tadi yang mengkhususkan kepada ahli Nasrani, yang mana mereka tidak berhukum ataupun tidak berpegang kepada apa yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada Nabi Isa. Mereka telah fasik kerana mereka tidak berpegang dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Isa itu sendiri tadi. Yang ni pandangan Alusi, yang mana saya simpulkan balik apa yang telah diungkapkan oleh Ustaz Fazrul itu tadi. Maknanya sebenarnya tak semudah-mudahnya juga kita nak kata orang tu kafir, orang tu fasik, zalim dan sebagainya. Dia berlaku dalam tiga konteks yang berbeza. Dia berlaku dalam tiga konteks yang berbeza. Dan kalau katakan konteks ayat 48 tadi itu ataupun ayat 44 ya, berkaitan dengan akidah ya, ketauhidan itu, katakan orang Islam tu dia kata bahawa hukuman daripada manusia itu lebih baik, dia nampak lebih logik berbanding hukuman daripada Allah. Pasal dia tak faham pun apa yang ada. Dia cakap tentang apa, kalau kita kena menutup aurat. Pasal biasa orang cakap kalau hukuman daripada Allah tu mestilah potong tangan itu saja kan. Tapi menutup aurat pun hukuman hudud juga daripada Allah ya, ataupun kita mesti adil kan. Jadi dia rasa macam hukuman daripada manusia ni kita fikir dah bincang, rasa lebih logik berbanding dengan jadi isu dia tak faham. Jadi macam mana tu Ustaz? Ya, saya kira macam ni. Orang-orang yang sebegini ataupun mereka yang mengutamakan hukum yang telah ditentukan oleh manusia,
sebenarnya dari aspek yang pertama sebenarnya ilmu juga. Maknanya jangan semudah kita hukum kepada mereka, panggil mereka dalam sesi, mungkin kita jangan namakan sesi kaunseling, nanti dia orang tak nak datang. Dia kata, oh kena kaunseling dah aku ni. Jadi maknanya kena datang sesi, mungkin kita boleh kata dialog dengan dia orang. Dia orang suka dialog. Orang muda wacana. Orang suka wacana sekarang. Kita panggil dia orang. Dia orang kata aurat ni tak kena. Dia orang kata hukum Allah ni terlalu terkebelakang. Dia orang kata hukum Allah ni terlalu mundur dan sebagainya. Panggil dia orang berbincang. Sebenarnya apa yang digariskan oleh manusia ada sejarah dia. Undang-undang yang digariskan oleh sistem British ke Amerika ke, mungkin ada juga kelemahan dia, yang mana kalau kita perhatikan prinsip yang Allah Taala telah gariskan dalam Quran lebih sempurna. Jadi barangkali kerana kekurangan ilmu, sebab tu kita pun tak boleh juga mudah-mudah untuk menghukum orang. Maknanya kita panggil dia dalam sesi wacana dialog, kemudian kita minta dia, kita beri penerangan. Dia tak semudah-mudahnya pada saya untuk menghukumkan seseorang tu sebagai kafir semudah-mudahnya macam tu. Jadi maksudnya pendidikan, mengajak itu lebih penting daripada hukum, memberi hukum, ya. Betul. Jadi memberi hukum. Jadi di sini kita boleh ambil bahawa sebenarnya kita memang kita nak mengambil peraturan hakim daripada Allah Subhanahu taala, tetapi maksudnya ramai orang yang tidak faham apakah perlembagaan yang Allah turunkan. Jadi peranan kita, tuan-tuan yang berada di rumah, adalah untuk kita mengajak, mendidik, bukannya kita menghukum. Menghukum bagilah pada hakim ke, bagi pada qadi, memang tugasnya menghukum, tapi kita adalah pendakwah ataupun orang yang mengajak, mendidik. Dan salah satunya dengan My Quran Time ini, tuan-tuan boleh berkongsi, ya, kalau katakan mereka tak sempat untuk tonton, isinya itu disampaikan, dikongsikan. Ini peranan kita agar tidak kita menjadi orang yang mudah menghukum ataupun kecewa dengan orang tak faham. Rupa-rupanya proses itu tidak diberi perhatian. Dan kalau kita pergi kepada halaman 117, pada ayat 51 inilah ayat yang menjadi havoc di Indonesia, ya, yang ada setengah yang silap faham, yang melihat ayat 51 ini adalah amat kontroversi, tetapi ada kefahaman yang tersendiri yang kita perlu lihat bersama. Kita baca dahulu ayat 51 ini, dan kita akan melihat kepada istilah aulia itu apa sebenarnya, untuk kita melantik aulia ataupun sebagai pemimpin. Jom kita baca ayat 51. Ustaz, Tamizi. Baik, terima kasih Ustaz. Kita baca sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke 51 di halaman 117. Jadi mari kita baca sama-sama, kita ikut sama-sama insya-Allah ayat yang ke 51, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani ini sebagai aulia. Mereka satu sama lain melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai aulia, wa may yatawallahum minkum fa innahu, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi perkataan aulia ini Ustaz, ya, sebelum pergi pada perkataan aulia, tambah sikit. Alang-alang dah ada cikgu dia tanya terus. Dalam Al-Quran ada ahli kitab, utul kitab, ya. Di sini guna perkataan Yahud wan Nasara. Ya, kalau Ustaz Doktor boleh cerahkan sikit apa perbezaan penggunaan istilah itu, ringkaslah, ya, sebelum masuk kepada soalan yang utamanya, iaitu aulia ni sebenarnya apa? Adakah kalau diterjemahkan dalam Amazing ini sebagai pemimpin, jadi maksudnya ialah kalau ayat ini difahami, tuan-tuan amalkan, kalau selepas ini ada pemimpin yang al-Yahud wan Nasara, memang kita
cut off, putuskan kan. Jadi maksudnya jangan lagi ambil. Tapi adakah kefahaman itu betul? Jadi kita nak lihat dulu apa maksud Yahud wan Nasara itu sendiri dan kemudian aulia. Sila Ustaz. Baik, secara ringkasnya maknanya secara literalnya perkataan Yahud tu memang merujuk kepada orang Yahudi itu sendiri dan Nasara adalah orang Nasrani. Cumanya Yahudi itu dia punya kaumnya ke dia punya agama dia? Oh, okey. Kalau berkenaan tentang yang tu, secara umumnya yang saya faham dari aspek pegangan mereka. Pegangan. Kerana dia merujuk kepada intipati yang sebelum daripada ni berkenaan tentang sikap-sikap mereka ataupun kefahaman mereka, pegangan yang mereka pegang yang mengubah daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau kita nak kata kaum, maknanya selepas daripada itu ada juga orang Yahudi tetapi dia telah berubah pegangan dia orang macam Abdullah bin Salam memeluk Islam. Jadi bukanlah kita kena cerca ataupun tak elok pada orang Yahudi begitu pula kan. Ya, okey. Jadi maksudnya dia dari segi kefahaman akidahnya itu itu yang al-Yahud wan Nasara ya. Okey, baik. Jadi kalau aulia tu Ustaz sila. Baik. Aulia ni kalau kita rujuk kepada kitab tafsir sendiri, Al-Imam ataupun Syekh Tantawi meletakkan perkataan aulia ni pada hakikatnya membawa maksud An-Nasir, As-Sadiq ataupun Al-Habib, iaitu orang yang kita minta bantuan, iaitu kita berpegang dengan berpaut dengan dia. As-Sadiq ni orang kita percaya pada dia, kawan kita betul-betul, teman rapat kita. Al-Habib orang yang kita betul kita sayang. Kalau dari aspek konteks ayat ni, aulia ni tadi maknanya mereka adalah merujuk kepada kumpulan yang mana pada hakikatnya sebab turun ayat ni adalah perselisihan antara dua tokoh besar di Madinah, iaitu Ubadah bin Samit dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ketua munafik. Dia berpegang ataupun nak menjadikan orang Yahudi ni sebagai dia punya awliya ataupun teman rapat, tempat persekutuan, tempat bergantung mereka. Sedangkan Ubadah bin Samit kata, tak, aku nak bergantung dengan Rasulullah sahaja sekalipun aku ada teman rapat daripada Yahudi. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah dan barangkali ataupun yang inilah menyebabkan turunnya ayat ni menceritakan kerana kita tidak boleh berpegang ataupun menjadikan musuh Allah. Ini yang paling penting. Maknanya bukan sekadar Yahudi dan Nasara. Maknanya kalau kita sekadar ambil secara literal Yahudi dan Nasara, dia akan jadi satu masalah juga. Kerana dalam hadis yang lain Rasulullah ada juga menggunakan ataupun bersekutu ataupun bersahabat dengan Yahudi dan Nasara. Tetapi mereka yang didefinisikan sebagai Yahudi dan Nasara ni adalah mereka yang a'da'ullah ataupun a'da'uddin. Yang ni yang disebutkan di dalam tafsir Tantawi, dia kata al-musafa a'da'ul Islam, iaitu kita bermusafah ataupun kita berjabat ataupun kita berpegang memang betul-betul kita nak kata berpaut pada mereka dengan musuh Allah ni tadi. Yang ni yang kita kena fahami. Dan kemudian kalau kita nak kata tak boleh nak lantik mereka sebagai pemimpin, yang ni memang biasa ayat ni digunakan juga, tidak boleh dilantik dari kalangan golongan Yahudi dan Nasara. Yang ni kita kena tengok dari aspek bagaimana muamalah ataupun komunikasi kita dengan non-Muslim. Kalau kita perhatikan dari aspek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebenarnya pada hakikatnya ada bekerjasama dengan beberapa orang yang non muslim ataupun kafir. Sebagai contoh, ketika nak berhijrah, hijrah adalah satu proses yang besar, tetapi salah satu yang menjayakannya juga adalah petunjuk jalan Rasulullah itu sendiri, iaitu Abdullah bin Uraiqid. Kemudian Rasulullah sendiri pernah menggunakan beberapa petani di Madinah ataupun proses pertanian di Madinah ada menggunakan tenaga kerja daripada Yahudi juga. Bahkan menurut Sayyidina Anas, dia katakan gulamun yahudiyun yakhdumun nabi, dia kata ada juga seorang gulam ataupun hamba lelaki yang pernah berkhidmat kepada Nabi. Jadi kat sini kita boleh beri gambaran bahawa penggunaan ataupun muamalah komunikasi kita dengan orang non-Muslim ni dari aspek yang sejahtera, yang untuk kedamaian, keharmonian bersama, tak jadi masalah. Mereka boleh jadi doktor, mereka boleh jadi guru kita dan sebagainya, mereka boleh bekerja dengan kita dan sebagainya. Cuma bila diambil dari aspek kepimpinan, yang ni ada perbahasannya di kalangan ulama'. Maknanya ulama' memberikan satu definisi. Ada di kalangan mereka yang memandang ataupun mengambil satu definisi yang agak keras ataupun agak strict sikit. Bagi contoh Saidina Umar. Bagi contoh Saidina Umar sebenarnya, Saidina Umar pernah satu hari minta Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari supaya menuliskan kepada dia list ataupun sesuatu tugasan ataupun harta ataupun list lah yang diminta daripada Abu Musa al-Asy'ari, gubernur di Syam ketika itu. Lalu Abu Musa memanggil seorang penulis ataupun sekretari ataupun dia punya setiausaha dia daripada Nasrani, iaitu orang ahli Kristian, untuk menuliskan. Jadi Saidina Umar rasa heran. Umar kata, kenapa kau lantik yang orang kafir ataupun orang Nasrani ni jadi penulis? Jadi Abu Musa kata dia berkebolehan untuk merekodkan barang dan sebagainya, merekodkan hasil dan sebagainya. Lalu Umar kata, tak ada ke orang lain ataupun tak ada ke orang Muslim yang lain yang boleh digunakan untuk
untuk menguruskan perkara ni. Jadi dari aspek ni sebahagian ulama berpegang Umar berpendidikan agak keras ataupun agak strict, maknanya dalam urusan yang terutama perkara ni adalah urusan rekod. Maknanya melibatkan kerahsiaan barangkali ataupun urusan ekonomi. Jadi tidak semudahnya juga untuk diberikan kepada yang mungkin mendedahkan kepada musuh orang Islam. Jadi yang ni yang pendirian yang pertama. Ada juga di kalangan para ulama berpegang kepada hadis yang mana Rasulullah bila mana datang seorang kafir untuk memberi bantuan kepada Rasulullah ketika dalam perang Badar. Lalu Rasulullah kata irji'. Dan Rasulullah kata pulanglah. Dia kata inna la nasta'inu bil musyrik. Kami tidak akan minta bantuan dengan orang musyrik dalam urusan peperangan. Bererti beberapa hadis dan panduan ayat Quran yang kita perhatikan dalam urusan yang besar, kepimpinan yang tertinggi, urusan yang melibatkan urusan kuasa yang penting, maka yang ni yang ulama kata tidak diserahkan kepada non-muslim. Adapun dari aspek tanfiz iaitu eksekutif ataupun perkaraan pelaksanaan, maka tidak jadi isu kerana kita perhatikan dah dalam dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadislah yang ditunjukkan banyak tadi membuktikan ada penggunaan-penggunaan yang boleh dilantik dalam urusan-urusan eksekutif untuk melancarkan urusan-urusan pentadbiran negara itu sendiri. Baik, jadi jelas di sini doktor ya, maksudnya bab polisi ya, perkara tersebut polisi yang melibatkan kepada konsep aulia ini tentang berkawan ataupun keamanan, perkara-perkara ini yang memerlukan kepada perspektif tauhid yang tinggi, maka pada waktu ini pentingnya dilantik pemimpin di kalangan orang yang memahami polisi itu sendiri kan. Terutama bila kita cakap tentang yang beriman kepada Allah Subhanahu taala berbanding dengan kalau katakan Yahudi dan Nasara ini Kristian, polisi itu mungkin ada masalah di tengah-tengahnya kan. Dan perkara inilah yang kita perlu sedar ya, dan boleh kita melihat lebih panjang lagi lah banyak. Betul. Topik ini sebenarnya topik ini luas lagi, ya. Dan pembahasan dia sangat panjang dan ada buku-buku yang khas berkenaan dengan perkara ini. Mungkin terlalu ringkas juga kita nak ceritakan. Tapi paling kurang kita tahu bahawa perkara-perkara polisi, perkara-perkara yang berkaitan dengan hala tuju akidah dalam sesuatu kawasan itu, maka perlu pastinya diserahkan kepada orang yang memahami perkara tersebut. Doktor ya, pasal saya pernah dulu saya di US, saya nak ikut coaching. Coaching ini bukan kepimpinan tinggi kan, kepimpinan rendah je, coaching. Kemudian seorang daripada coach ini terkenal lah ya, terkenal. Jadi dia call, dia kata apa yang awak nak capai kan, awak nak capai. Pasal coaching ni dia nak tahu dulu apa yang kita nak capai kan, dia akan bantu kita untuk mencapai apa yang kita nak capai. Jadi saya cakap lah saya nak gaji begini, biasalah coaching ni nak gaji begini, nak bahagia keluarga begini, gini. Tapi satu lagi saya cakap saya nak masuk syurga, saya kata. Lepas tu dia terdiam kan. Dia kata what is it, paradise, dia kata. Dia terdiam gitu. Pasal apa yang berhubung itu ialah bukan Islam lah, bukan Islam. Jadi pada waktu itu saya pun terfikir, okey, ada benda dalam hidup ini yang kita boleh minta bantuan, operation tadi okeylah, pelaksanaan kan. Tapi ada perkara yang orang yang kita minta tolong tu pun dia tak faham macam mana kita nak serahkan urusan kita untuk dibantu, ditolong. Inilah yang ada kaitan dengan aulia sebentar tadi. Pasal kita bercakap tentang bukan sekadar nak hidup di sini, tetapi hidup kita nak sampai ke syurga. Kalaulah kalau tadi tu coach tadi tu dia faham pasal syurga neraka, ayat-ayat tu semua dia hafal tu, kira saya yakin sikitlah kan. Tapi bila dia cakap begitu, dia dalam tulisan itu memang cakap dia dah bantu ramai orang dan sebagainya, tapi rupa-rupanya itu tidaklah sesuai untuk menjadi coach kepada saya. Jadi akhirnya saya kata nampak gayanya orang Islam perlu belajar kemahiran coaching ini. Kerana apa? Ramai orang ada masalah kalau ia tidak dicerahkan dengan ketauhidan dan juga akidah yang betul dalam coaching, dalam pendidikan, dalam pengurusan harian, apatah lagi bercakap tentang kepimpinan. Kita khawatir nanti kita bumi dan langit polisi yang dipegang ya. Kita belajar dalam ekonomi ke dalam pelbagai teori pun ada perbezaan, apatah lagi kalau kita bercakap tentang aulia. Jadi ini panduan ringkas kita yang kita boleh baca lagi, dalami lagi pada halaman 117, dan kita nak bergerak kepada satu lagi pada halaman yang ke 100, satu ayat pada ayat halaman 117 ayat 54 ya. Ayat 54 iaitu ayat berkaitan dengan mayyartadda minkum an dini ya. Mungkin Ustaz Tarmizi boleh baca ayat 54. Terima kasih Ustaz. Agak panjang ayat ni. Panjang. Walaupun dia satu ayat tapi dia dalam empat baris. Jadi mari kita cuba baca ayat yang ke-54.
Dan saya akan berhenti nanti dengan wakaf-wakaf yang dipandu mengikut Al-Quran yang dipaparkan nanti sama-sama ikut insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang yartadda, iaitu murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah Quran Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini Allah memberi satu penerangan, ya, siapa yang yartadda minkum an dinih, maka Allah akan gantikan dengan satu kaum yang ada ciri-ciri positif kebaikan yang disampaikan. Cuma dalam ayat ini, doktor, kalau boleh dicerahkan, ini maksud yartadda ini murtad yang jenis macam mana ni, kan? Adakah murtad keluar tukar agama, ataupun tukar syariat ke, ataupun akhlaknya tu tak berapa okey, macam mana tu? Silakan. Baik, kalau kita rujuk kepada tafsir, Al-Imam ataupun Syekh Tantawi ada menceritakan secara definisinya dari aspek bahasa. Dia kata mayyartadda ni membawa maksud al-irtidad. Al-irtidad ni maksudnya rujuk ilal khalaf, maknanya dia kembali balik kepada ke belakang, kepada zaman jahiliah mereka. Secara asasnya pada saya adalah dari aspek prinsipnya, kerana mereka telah diberikan penerangan dari aspek tentang akidah yang benar, tentang polisi-polisi yang benar dari aspek syariah, tentang akhlak yang sempurna, yang bercanggah dengan apa yang digariskan ketika zaman jahiliah, tetapi mereka kembali juga balik kepada zaman jahiliah, maka mereka ini adalah golongan yang betul-betul telah kembali balik kepada ke belakang. Jadi maksudnya secara ringkas, doktor, ya, maksudnya yartadda kembali kepada jahiliah, kembali ke belakang. Inilah yang menyebabkan Allah akan gantikan, ya, dengan pihak yang lebih berpegang kepada iman. Yang kita ingin doakan sama-sama daripada pelajaran ulang kaji kita pada hari ini, agar kita jangan patah balik, jangan pandang belakang, terus ke depan. Doktor, kita akhirkan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas agar kita tidak pandang ke belakang lagi. Sila, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah memimpin kita terus dengan hidayah dan tidak pandang ke belakang dengan berhukum kepada panduan daripada Allah. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu kesedaran, satu perjuangan sebenarnya. Tuan-tuan boleh menyumbang dalam nombor yang tertera di kaca TV ataupun di online itu. Satu usaha kita sama-sama menggerakkan pasal apa yang kita belajar ini bukan sekadar satu teori, tetapi ia adalah satu praktikal yang perlukan kepada perjuangan kita bersama. Dan moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan kita melahirkan banyak lagi program pendidikan, program mengajak manusia kepada kebenaran sehingga manusia yakin bahawa hukuman Allah, hukum Allah, panduan Allah inilah yang terbaik. InsyaAllah kita bertemu lagi pada ulangan pada jam 5, pada jam 11 malam dan juga 6 pagi. InsyaAllah kita besok kita akan melihat ulang kaji sekali lagi ayat-ayat yang telah kita lihat tadi. Moga-moga ini akan terus mencerahkan kita. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Mengharapkan tuan-tuan terus bersama Al-Quran, My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.